Halo, what's up, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Sekali lagi unit promosi pejabat kesihatan kawasan Sandakan. Kita buat live pada hari ini. Live untuk aktiviti pertugasan. Biasalah sekarang ni musim-musim COVID-19. Jadi sebahagian daripada aktiviti kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat ialah melalui pendekatan live FB di lokasi aktiviti yang kami jalankan. Okey, teman-teman, sila share dan tekan like untuk live kita pada hari ini. Jadi kita boleh kongsi-kongsi, bincang-bincang, kita saling menyampaikan, saling mengingati sesama sendiri berkenaan dengan situasi semasa kita ini. Jadi kita mengharapkan semua tuan-tuan yang sedang bersama-sama dengan pihak kesihatan untuk bersama-sama dengan pihak kesihatan dan juga khususnya kepada unit promosi untuk turut serta dalam live ini. Sama-samalah kita mengharapkan agar COVID-19 ini kita dapat kawal sebelum perayaan Tahun Baru Cina. Jadi sahabat-sahabat kita daripada suku kaum Cina yang menyambut tahun baru, dorang boleh menjalankan dorang punya aktiviti sambutan lah kan. Jadi maklumlah kita ini duduk di negara yang berbilang kaum, jadi kita saling menghormati sesama kita dan kita mengharapkan COVID ini dapat dikurangkan lah untuk tempo. Disambung lagi 2 minggu PKP kita. Jadi moga-moga kita semua kena bersabar. Bersabar itu adalah lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Jadi untuk itu sebagai semua daripada masyarakat, walaupun anda berada di rumah, tetapi anda mempunyai peranan yang cukup besar untuk sama-sama mengawal penularan COVID-19 ini dengan memastikan diri anda dan ahli keluarga anda sentiasa mematuhi SOP. Walaupun kita duduk di rumah, tapi kena ada SOP juga ya. Jadi itu yang paling penting sekali. Oke, untuk makluman sekarang ni kami berada di area IGM ini, kondominium utama. Kami berada di kondominium utama. Jadi kawasan ini adalah kawasan orang-orang yang penting di daerah Sandakan ni. Orang kata kawasan penempatan orang-orang penting di daerah Sandakan ni. Jadi kami akan menyampaikan secara live berkenaan dengan pengumuman pencegahan COVID-19 bagi PKP 2.0 ini. Oke, apa kabar semua? Oke, selamat pagi Hirda, apa kabar? Semoga berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, kita menunggu lagi pelepasan daripada pengawal keselamatan untuk masuk di kawasan kondominium utama ini. Sebelum kita dibenarkan untuk menyampaikan informasi-informasi terkini berkenaan dengan COVID-19. Kita perlu hadir memberikan maklumat kepada pihak pengawal keselamatan. Jadi kawasan ini adalah kawasan yang terkawal dan diselia dengan baik. Selamat pagi, good morning Muhammad Sofyan. Ya, good morning, selamat pagi. Oke, Sandakan kemarin kita ada 25 kes ya. Tapi sebelum tu memang ada nampak peningkatan daripada daripada Sandakan. Tetapi untuk makluman tuan-tuan ya, kes itu sebenarnya dia terkumpul sebenarnya, bukan pada hari itu saja terus 81 ataupun terus 25. Kadang-kadang kan ada juga sampel-sampel yang kita ambil itu dia pending kan. Jadi sebab kita di seluruh Malaysia. Jadi makmal kita bukanlah orang bilang terlalu banyak untuk proses satu kali. Kalau datang satu kali 10,000 dalam satu hari sampel, kita tidak mampu untuk proses dia punya kajian dia punya uji kaji itu, ujian dia tu. Jadi kadang-kadang kita pun terkejut juga, tiba-tiba macam tinggi pula kes di Sandakan. Sebenarnya itu yang kes-kes yang pending sebelum ni. Jadi bila dia terkumpul dalam satu masa itu yang nampak banyak itu. Jadi jangan risau. Itu sebenarnya penjelasan dia. Yang pending dia punya hasil swab dia tu. Bukannya dalam satu hari itu. Contohnya kalau ada pengambilan sampel hari ini,
kalau ada 100 orang terus keluar 100 orang, tidak. Yang keluar itu mungkin yang 2 hari atau 3 hari yang lepas baru dia keluar. Bergantung kepada kapasiti makmal kita beroperasi lah. Begitu dia punya maksud itu sebenarnya. Bukannya hari ini diambil terus keluar, tidak, bukan begitu. Oke. Ya, Muhammad Sofyan, sekarang ini swab test untuk untuk rentas negeri memang kita kena bayar, tapi untuk yang sekarang ini untuk kontak rapat dengan untuk swab yang kontak rapat kita masih teruskan di klinik kesehatan kawasan Sandakan. Kontak rapat ini masih free saya ingat, tapi kalau untuk urusan kerja dan lain-lain itu dia kena bayar lah. Dia mau bayar tapi dia lebih murah berbanding daripada yang diberikan oleh pihak swasta. Kalau swasta dia lebih kurang 180 ke atas. Oh tidak, kami ibahan saja. Ibahan saja. Boleh. 180 ke atas lah kalau swasta. Tapi kalau di peringkat kerajaan punya dia lebih kurang dalam 120 ke 60 ringgit. Waalaikumsalam Ijim. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Dan puan-puan, salam sejahtera tuan-tuan. Good morning, Puan Siti Aminah. Ya, selamat pagi. InsyaAllah semua baik-baik saja. Untuk makluman, perintah kawalan pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak Rm1.000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Woi, good morning. Woi, bosku hati ni. Good morning. Anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlaga tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernapas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Ya, Rokadela. Ya, untuk swab test itu saya dipahamkan oleh petugas di klinik kesihatan kawasan Sandakan. Dia kena buat temu janji dahulu sebab setiap 1 hari itu dia orang khusus diorang hadkan untuk 100 orang saja untuk swab test untuk rentas daerah itu. Begitulah yang saya dipahamkan. Masih ada untuk rentas daerah itu, tapi kena buat temu janji dengan mereka dahululah. Sebab diorang takut orang bilang terlalu banyak orang di sana kan. Sebab di klinik kesehatan kawasan Sandakan di kantin itu adalah tempat untuk swab test bagi mereka-mereka yang kontak rapat dengan pesakit COVID-19. So jadi dia bergabung begitu. Jadi diorang mau kalau yang untuk tujuan rentas daerah dia kena buat orang kata dia kena buat temu janji dahulu. Untuk memastikan. Tuan-tuan Boleh kan? Puan-puan,
Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang daya rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Untuk makluman Roka Dela juga. Jadi sebelum kita untuk rentas daerah sekarang ini dia hanya keperluan 2 perkara utama yang dibenarkan oleh pihak berkuasa dalam keadaan PKP ini. Yang pertama sekali melibatkan kecemasan yaitu kematian dan juga untuk rawatan. Tapi saya ingat kalau lain-lain itu saya tidak pasti sama ada dibenarkan ataupun tidak. Yang pasti apa yang kita dimaklumkan ada 2 perkara yang dibenarkan oleh pihak polis untuk keluar rentas daerah. Bagaimanapun kalau urusan penting sila mendapatkan surat kebenaran daripada pihak polis dahulu itu bersama-sama dengan surat yang dikemukakan dan lepas diluluskan barulah pergi klinik untuk swab test lah. Begitu. Masuk, Nel. Wah, sempurna. Ya, mantap tuan. Terima kasih tuan. Apa kabar pejabat kesehatan daerah Sempurna? Semoganya baik-baik saja sahabat-sahabat kita di sana. Selamat menjalankan tugas. Terus berusaha, terus kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Yo. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah,
Sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Halo guys, tolong share dulu, kita share dulu. Mana Nel? Masuk, masuk. Depan. Sana? Ya. Yang sedang terus keluar. Oh. Sini lah kan, masuk sini. Ya. Ini nggak ada peluang nih, pusing balik. Hehehe. Sini. Sini. Oh, sedang type. Iya. Kau tangan type kan? Alright. Sini kita Nel. Ya. Tepi ini. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baharu kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlaga tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Ya guys, terima kasih karena sudi bersama-sama dengan unit promosi. Terima kasih juga kerana sudi mendengar colete pagi kami berkenaan dengan hebat pencegahan COVID-19 ini. Semoga tuan-tuan dan puan diberikan kesihatan yang baik dan santai-santai di hujung minggu. Jangan lupa minum kopi sambil makan kuih bulan. Itu yang lebih baik lah kan. Sambil kita duduk di sofa, boleh lipat kaki, ditemani dengan secawan kopi dan susuli dengan kuih bulan, tentu seronok dan sedap. Ditambah lagi dengan sepinggan mie goreng campur telur goreng, lagi sedap, mantap. Mantul.
Nah, sini ya. Sekarang kita berada di apa nih di apa ini apartemen ini? Ya. Apartemen utama. Taman utama. Taman utama nih apartemen ini. Ini pun Utama Kot. Utama Kot. Nah, di kawasan IJM ini. Jadi kita biar apa nih masyarakat di sini bangun pagi-pagi sambil mereka bersarapan pagi dan mereka dihiburkan dengan pengumuman pencegahan Covid. Kita perlu setiap hari menyampaikan maklumat ini supaya orang tidak boleh lalai ataupun alpa tentang Covid-19 ini. Oke guys. Ada mau tulis. Kalau post bahan. Di bahan yang pakai itu. Boleh kita tahu. Ya. Oke guys. Lebih tulis. Share lagi tambah view kita kurang nih 3 orang ya. Macam lemas-lemas di ujung minggu nih. Ada tengah masak di dapur, masak mie goreng ataupun apa? Ya. Jangan saja dapat menu baru COVID-19. Itu masalah kita kalau menu COVID-19 nih kan. Ataupun menu PKP kah. Taulah sekarang nih ramai orang kreatif. Siapa tahu kan ada menu makanan namanya menu PKP ataupun menu COVID-19. Mungkin boleh dipasarkan. Harimau ini. Harimau ini. Harimau. Walaupun ada kuku ya. Taman apa tadi? Utama Kot. Taman Utama Kot. Oke, sini. Alright. Kita bagi dorang Salam bangun sedikit. sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk maklumat, Oke bah kalau kau bosku. pergerakan telah dikuatkan Oke, bah, Bos Mac. sekali lagi. Berikutan Tidak apa share, tidak share pun tidak apa. Yang penting sampai maklumat. Individu yang didapati melanggar arahan dan Sehat kau, SOP bosku? yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Waalaikumsalam semua. Ya, terima kasih sudi sudi live bersama-sama. Terima kasih atas support semua. Dalam pemberian apa nih? Hari ini kita sambil kita menyampaikan menyampaikan informasi tentang pencegahan COVID. Dalam masa yang sama kami juga turut mengedarkan risalah
poster berkenaan dengan COVID-19 di taman ini. Kami serahkan kepada pihak security, mungkin orang boleh tampal di pondok utama tu. Jadi bolehlah kereta-kereta ataupun siapa-siapa yang keluar masuk itu sempat juga membaca isi kandungan poster pencegahan COVID tersebut. Ya, PKP ini tidak seperti PKP yang first pada 2020, Mac 2020. PKP kita ini ada luar biasa sedikit, dia ada kelonggaran sedikit lah. Bagaimanapun ada certain ataupun aktiviti ataupun ini yang tidak dibenarkan untuk beroperasi pada PKP kali ini. So semua PKP ini adalah untuk kebaikan semua masyarakat, supaya semua dalam keadaan yang baik, sihat-sihat belaka. Jadi kita tidak mau, walaupun pada setiap hari ada laporan berkenaan dengan kehilangan kematian disebabkan oleh penyakit COVID-19 ini, kita tetap terus berusaha untuk memastikan tiada siapa-siapa daripada kalangan masyarakat ataupun warga kita di Sandakan ini untuk tidak mempedulikan SOP yang telah ditetapkan lah. Jadi semakin banyak kes-kes yang terjadi, kita kena lebih perketatkan lagi SOP kita. Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, perintah kawalan pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Okey, vaksin kita mula terima bermula pada hujung bulan yang seperti yang dimaklumkan, mungkin starting pada Februari kita akan buat penerimaan lah, dan mungkin akan selepas diterima mungkin Mac ataupun April lah. Mungkin begitulah tarik-tarik yang penting untuk untuk vaksinasi ini. Apapun kita tunggu saja pemberitahuan secara rasmi oleh pihak kerajaan lah, pihak KKM, sebab perkara-perkara penting ini tentunya akan dimaklumkan secara terus oleh pihak KKM lah kepada semua masyarakat ataupun semua penduduk di Malaysia ni. Dan kami di peringkat daerah ini kami pun akan menunggu arahan daripada pihak atasan untuk pemberian vaksin COVID-19 itu nanti. Jadi yang kita dimaklumkan mungkin pada
Februari lah baru ada penerimaan COVID vaksin ini daripada apa. Baru kita boleh terima lah, tapi bukan terima di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri, belum lagi. Baru di peringkat kementerian sana. Oke, kat sini. Alright. Second around. Di sini. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Nel, Derek, Nel. Keluar apa di sana yang kedai-kedai itu yang Alright. macam nak pernah ke sana kan. Ya, kasih bangal sikit-sikit telinga orang. Biar orang tahu SOP itu. Mana sudah pintu keluar ini? Saya rata saja nih. Kiri kita Tutup orang bukan? Oh, kita mau kena pusing. kiri. Okey. Dan ada sistem di sini. Panel. Macam yang menyulitkan keadaan bang. Betul. Aku pun bingung mau menengok konsultan sekarang ni. Konsultan pusing semua. Kau tengok mah yang pembinaan stesen bas sering jalan. Semua dikasih susah-susah tu orang. Yang tempat dah ada orang mau dikasih di situ stesen bas. Siapa mau menunggu bas itu? Okey, Yus, sedia kamera. Ada ragut je kerja. Okey. Lambat pula dia ni mau buka pintu. Ini. Okean. Okey. Lampu dekat ke Yos? Ha? Boleh lah Yos. Okey. Biarkan gambar berbicara. Kedai di sana kan Nel? Ya, Okey. kanan kita. Alright. Stadium rugby ni kan. Ya. Ini kalau kau mau join sama orang ni mau makan bulnat. makan beladar. Makan beladar, makan bulnat, mainlah kau.
Memang keras badan. Dilanggar pasti keras. Diam-diam siya kau berdiri, macam tiang piling tu. Anak buahnya kan main rugby bang. Oh, Kali dia main kan jadi bangal telinga dia kena tumbuk. Pusing ke kanannya. kanan, okey, alright. Rugby ini kan mainan apa nih laki. Oh, kedai sana. Rugby ini permainan sukan sukan gentleman bang. Oh. Sukan yang apa? Sukan jantan punya apa? Sukan betul-betul jantan punya lah rugby ini. Jadi kalau setakat untuk main suka-suka aja jangan. Sakit badan ni. Mana Nel? Kedai sana? Kiri. Sini? Oh, nak masuk aja. Sana? Halo guys. Yo. Kalau ada apa-apa pertanyaan kah ataupun mau share kah, boleh, tidak masalah. Kita terbuka. Ujung. Aku selalu makan di sini. Soft no pop. Oke, ke kiri. Cari parking. Lurus saja. Lurus dia. Oh, merokok lah. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang daya rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Halo guys, ya live ini untuk aktiviti daripada pejabat kesihatan kawasan Sandakan unit promosi. Jadi kami sekarang ni live ini bertujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat di Sandakan tentang aktiviti pencegahan COVID-19 melalui hebaan yang disampaikan melalui unit bergerak kenderaan Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan, pejabat kesihatan kawasan Sandakan ya. Oke guys, sebelum itu kita santai-santai guys. Siapa yang selalu mencari apa itu yang keladi kah? Ini keladi nih. Nah, mahal ini. Banyak betul di belakang rumah nih. Ini kalau bahasa tempatan ini kan dipanggil buntui ini ataupun keladi gajah. Ini tidak perlu apa nih? Tidak perlu dicari. Banyak betul di belakang rumah. Kalau ada payah-payah ini bolehlah mencari. Sebab sekarang ini keladi tengah naik dia punya apa value. Ini daun dia nih kalau mau buat tapai manis boleh guna untuk membungkus. Sedap nih. Tapi jangan makan dia punya buah yang warna merah. Boleh menyebabkan bibir kita akan jadi tebal. Bubui kita kalau termakan dia punya buah tu. Oke guys, itu sampingan kita pada hari ini.
sambil kita santai tuh, sambil kita menjalankan aktiviti pendidikan kesehatan. Banyak bah kedai-kedai di sini yang kita tidak tahu. Banyak, tapi tidak semuanya beroperasi. Iya, sana yang banyak beroperasi itu. Restoran. Nah yang sing pindah tuh kan, mana? Oh, dari sana ya. Oh, udah dengar, mantap PPM Sandakan. Terima kasih. Oke bro, thank you. Terima kasih. Kan keladi sekarang tengah apa hot. Tanaman PKP. Tanaman anu PKP. Ada yang sampaian kan? Dimaklumkan ada satu keladi itu yang daun merah itu yang paling mahal. Oh. Jadi Nanti- siapa mau keladi loka? 15 ringgit pepasu. Tapi agak-agak kan kalau keladi itu kan kita pergi cat dia warna merah kan. Baru kita jual harga paling tinggi. Boleh nggak tuh? Ya, macam yang bunga, Suruh bet. macam bunga hati ayam gitu. Iya bang. Kita buka tapak seringgit, kenaikan bebas ah. Bergurau saja kepada mereka-mereka yang suka mengumpul apa nih? Suka mengumpul keladi nih. Kami tadi itu hanya bergurau saja sebenarnya. Hiburan-hiburan kita di awal pagi ini. Sambil kamu santai-santai minum kopio dengan kue bulan. Oke, cari parking lagi. Rustic. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Iya, terima kasih yang sudah like. Mana Nel? Jadi walaupun hujan renyai-renyai pada hari ini, kita akan tetap teruskan juga aktiviti kita. Oleh itu, tonton dan perempuan, santai-santailah kamu di rumah itu. Jaga SOP. Kalau kamu tidak apa-apa yang diperlukan sangat, bagus duduk di rumah lah. Itulah ada punya apa, vaksin yang paling cukup mujarab. Vaksin yang paling mujarab. Sekiranya kita amalkan dia punya SOP. Kedai-kedai sini lah. Kita
tapi kedai-kedai kawasan sini lah, IGM ni. Sini banyak buka dan sudah tentu ramai masyarakat di sini. Jadi inilah peluang mereka mendengar suara secara langsung, suara penegasan tentang pentingnya pencegahan COVID-19 ini. Sini Nel, Ya, penting. atau di depan sikit. Kenapa ya sini kan? Sini lah. Speaker kita di anu. Nah, banyak jual keladi. Mana? Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman penting daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk makluman, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan sekali lagi berikutan peningkatan jangkitan dan kematian akibat penyakit COVID-19. Individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau penjara selama 6 bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengamalkan norma baru kehidupan dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut apabila berada di luar rumah dan ketika berbual dengan orang lain. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jarakan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan berbual pada jarak yang dekat. Elakkan berada di tempat yang sesak dan sempit dan jangan bersalaman, berlagak tangan atau bersentuhan dengan individu lain. Sila daftar dan gunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis awam atau memasuki kedai dan pasaraya. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Bagi yang ingin melakukan riadah, sila pastikan tidak dilakukan secara berkumpulan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari individu lain. Sebarang aktiviti sosial seperti majlis keramaian atau perhimpunan ramai adalah tidak dibenarkan. Patuhilah perintah kawalan pergerakan ini dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Jika terdapat tanda dan gejala seperti demam, batuk, selesema, kejang otot, hilang deria rasa dan susah bernafas, sila dapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan. Sekian dan harap maklum. Ini aku dah tahu jalannya ini. Dia ini macam jalan di KL ini. Kita ambil yang lurus-lurus begini. Kita ambil di tengah-tengah saja. Mana anu tuh keladi tuh. Baru saja kita sebut tentang isu keladi tuh. Tadi apa itu? Keladi viral yang warna merah tuh, harga yang paling tinggi. Tadi saya tu. Sudah aku cek kan. Mana itu Nel? Kita tu yang jalannya sini. Sini saja. Oke, kita masuk sini lah. Ini jalan ni macam KL ini. Gini-gini. Macam kali yang tak tersusun ni tu. Thank you. No. Tahu. Hujan-hujan. Macam sikit ke sini nih, mau ke sebelah nih kan. Ya. Kapan kita pergi supermarket. Oh, di depan-depan Bataras itu. Tapi anu lah, bandar boleh. Tempat ini kan. Sini boleh keluarin. Ini bang. Sini pun boleh. Sini ada banyak jalan keluar. Ini yang Situ. Kalau sebelum hari mau bikin keputusan, bagus kita berbincang tuh. Kalau hari mau buat keputusan, dia tidak peduli anak mana tuh. dulu. Tidak peduli. Nih. Belum berapa buka aja yang lain, tidak menahan. Ya. Sewanya sini mahal nih, nih. Tengok nih. Ini apa klub tuh? Malam kali buka. Macam mana tuh? Macam Pop begini. pub itu. Kecil loh nih pop ini. Dah ada hidup sudah anu banyak kedai-kedai kena tutup. KP ini memang.
ramai orang anu, bisnis tidak hidup. Ada yang bergantung, ada yang gantung leher itu kan. Yang jualan anu lagi tinggal jual keropok kok. Kerupuk sama kelapa ada jual. Kasian juga, kau beli buat lah. Yang nyawa itu lebih penting. Ya. Selagi ada nyawa, selagi itu kita boleh berusaha. Berusaha sambil berdoa lah. Jangan berdoa tapi tidak berusaha. Nah, itu tidak menjadi. Betul kan? Kasian juga. Betul kan guys? Sabar. Kita berusaha sambil kita berdoa, barulah kita dapat apa yang kita cari. Kalau kita harapkan doa saja tanpa usaha, tidak juga menjadi kan. Begitu juga kita berhadapan dengan COVID-19 ini, kita kena ikut solusinya ataupun SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, disusuli dengan doa, insya Allah kita mampu melawannya. Gitu juga. Taras ini sudah kita bagi tuh, yang suara pengumuman. Oh, tinggal kita keluarkan lah. Tahu tengok dia pusing kah ataupun macam mana. Sama dia tuh kan yang di mana kayak dia mall. Oh, Hmm. teras. Benar? Panas dah. Benar itu ya. Alright. Kalau kita dengar tuh apa suara pengumuman di mana-mana, kita rekam, baru kita post bukti. Halo guys, sekarang kami dan sudah di kawasan ini, di kawasan EJM. Tapi ada lagi lah tempat-tempat macam perumahan kediaman tuh, belum lagi kami masuk semuanya. Kita berhenti sekejap, tengok logo lah. Kita bagi belanja dulu Starbucks tuh. Hidup lagi ke Starbucks ini, hidup lagi. Logo aja lah, belanja logo Starbucks. Belanja logo lah, jangan dia punya gelas mahal sedikit. Gelasnya mahal. Menangis yang membayar. Jadi selepas ini kita menuju ke Bandar Sandakan. Bandar Sandakan kita tengok orang hujung minggu ni macam mana. Adakah mereka orang apa Brunei bilang kerabat-kerabat di sana ataupun mereka kekal duduk diam di rumah kah ataupun berkeluaran tapi mengikuti SOP. Kita pantau-pantau lah bersama-sama kan. Sekarang tidak boleh sudah ada lagu dalam live ini. Kalau ada lagu, dia akan minta pihak Facebook dia akan minta hak cipta lagu tuh. Jadi kalau tidak ada hak cipta, kita punya video itu tidak boleh rilis. Dia bagi pilihan, mau delete ataupun apa, mau mute tuh apa. Kita punya live itu. Jadi sebab itulah kami tidak pasang dia punya suara atau lagu-lagu nih sekarang nih buat live nih. Oke, apapun kita kita stop dulu kita punya live, nanti kita akan sambung lagi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan yang sudi menonton live kami. Insya-Allah ada apa-apa yang perlu kami perbaiki untuk dari segi info-info terkini kami akan baiki sekiranya ada yang kurang dan sekiranya ada yang perlu yang penting untuk disampaikan. Kita akan buat live lagi. Terima kasih support semua, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah like. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.